Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama-sama lagi kita di dalam Teh Tarik Podcast yang ditarik khas oleh Kawah Buku. Tapi T-nya mana Hasan? Aduh, sebenarnya kau ini bunyi-bunyi Yelah kau pergi gelap. Buat apa ini kita? Anda sedang mendengar siaran Teh Tarik Podcast dibawa oleh kawahbuku.com. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama-sama lagi kita di dalam Teh Tarik Podcast yang ditarik khas oleh Kawah Buku. Tapi Hasan T tarik dia mana ni? Kau kita dah banyak episod dah. Kau tak ada Teh Tarik. Tak sempat. Tak ada mula-mula dulu ada T. Mula-mula ada T. Itulah. Tarik lagi. Dah makin banyak episod ni Dah tak ada T. makin tak sempat nak membeli teh tariknya. Okey teruskan. Okey kan. Apa pun koi masih lagi bersama Azan Safa, Mat Koi dan juga Iskandar Kamil di dalam siri khas edisi khas Siri Menjadi Malaysia. Edisi Selamat Tahun Baru 2021 kan. Jadi Koi, kita nak ucapkan selamat tahun baru lah kepada semua pendengar-pendengar kita yang setia. Pejam celik Koi, ni dah episod yang ke-10. Itulah tak sangka juga. Itulah kan. Episod ke-10 ni sebenarnya masih lagi sikit kan. Tetapi dia adalah satu penanda yang baru buat kita punya siri-siri video lah. Istiqamah aku kan. Istiqamah untuk 10 episod tu. Betul Koi, istiqamah 2 bulan setengah lah lebih kurang itulah kan. 2 bulan setengah. Jadi aku rasa untuk edisi khas ni kita akan meneliti komen-komen kot. Istimewa lah untuk istimewa. kita punya penonton, pendengar yang sama-sama menyumbangkan pandangan dan juga kritik serta komen-komen lah dalam YouTube, komen-komen. dalam Facebook kan. Khususnya untuk Siri Menjadi Malaysia inilah. Ya. Dan aku rasa kita boleh mula kot kau kan. Kita Okey, silakan. ada aku membaca daripada Facebook kot kau. Okey. Tapi begitulah kau, episod 1 ni tak ada siapa nak komen kita kau. Jadi aku tak tahu kalau YouTube ada kan. Kau cuba check kat YouTube, aku tengok di Facebook. Okey. YouTube episod 1. Okey, episod 1 ni ada 2 komen ni. Oh, Episod 1 ada 2 komen. di YouTube. Okey. Okey komen ini oleh seorang yang menamakan dirinya sebagai sang pemerhati. Yes, katanya terbaik konten ini. Kan. So terima kasih kepada sang pemerhati yang memberikan komen ini. Selain daripada komen-komen yang bersifat memuji, kita juga memerlukan komen-komen yang mengkritik juga. Harapnya dengan kritik itu kita dapat memperbaiki dan betul. menajamkan lagi penyampaian serta juga isi kandungan kita. Isi kandungan, betul. Ya. Jadi kau cakap 2 komen kau. Yang satu lagi komen ni sebenarnya dijawab oleh penganjur. Teruskan bersama. Terima kasih. Penganjur membalas komen daripada sang pemerhati. Oh, itu yang 2 komen tu. Okey. Okey. Untuk episod yang kedua. Episod yang kedua. Okey, aku sekejap ke tengok. Episod pertama tadi, okey, tadi ada 2 komen kita dah baca dah tadi. Kemudian episod kedua sekejap episod kedua Di Facebook memang tak ada lah koi. Okey, episod kedua ni ada 1 komen Okey, oleh seorang yang menamakan dirinya Ramzi E. Ini katanya ni, kau mesti suka ni Zan. Kau mesti sukanya. Comelnya moderator. Comel dia bagi. Moderator comel, tapi moderator memang comel kan. Comelnya moderator, ruangan dan pencahayaan video. Moderator comel, ruangan dan pencahayaan video pun comel. Tahniah, cuma boleh hire tata rias sikit untuk pembicara. Akulah tu.
Tapi dia kena tengok juga ni, apa yang memberi komen kena tengok pada episod yang ke-10 ini. Ini adalah personality yang berbeza. Itulah. Memang sebelum ni kita pun mengakui memang akulah memang selekeh lah. Aku punya gaya, kau tahu lah, personality aku agak selekeh. Jadi sebab tu dia bagi komen ni, cuma boleh hire tata rias sikit untuk pembicara. Kita ucapkan terima kasih lah kepada mereka yang memberi kritik tu. Sebenarnya aku suka kritik tu supaya lepas pada ni aku tak selekeh lagi. Harap-harapnya 2021 inilah gaya dan persembahan itu 2021 kau, kita akan ubah kerana daripada kritik ni. Kan. Kemudian dia ada kata pula. Okey, hubungi saya di Lag aja, Beauty Salon Malaysia di G Sengkang 9 Robinson Shoppes at Four Seasons Place KL. Wow, ini high class punya dia punya apa tu salon ni. Kita tak mampulah untuk apa pergi ke situ, tapi kita akan cubalah untuk apa memperbaiki penampilan diri aku. Melainkanlah ditaja kan. Melainkan ditaja. Kalau siapa-siapa yang nak menaja, kita boleh berhubung lah. Boleh berhubung. Okey. Silakan kau episod ketiga. Okey, episod ketiga Episod ketiga. Okey, episod ketiga ni ada 4 komen. Oh, banyak ni. Okey, hi, saya from podcast Spotify. Yang ini oleh seorang yang menamakan dirinya Akil. Kemudian dijawab oleh penganjur, thanks for coming. Oh, cakap orang putih lah. Penganjur. Okey, yang keduanya daripada Yordanisme. Yordanisme ni mengatakan, jadi ini untuk episod ketiga. Jadi boleh saya simpulkan bahawa kenyataan masa lalu di Semenanjung pernah berdiri kerajaan Hindu-Buddha adalah sejarah yang tabu di Malaysia. Sebab kami di Indonesia, orang Indonesia kami di Indonesia mengakui bahawa di tanah kami kebudayaan Hindu-Buddha pernah mengisi kehidupan dari Kalimantan hingga ke Jawa. Bahkan pengaruhnya pun masih terasa dalam budaya dan tata cara hidup kami. Minta penjelasan tentang ini. Terima kasih. Okey, yang ini salah seorang daripada kita punya penonton di YouTube lah Yordanisma daripada Indonesia yang mempersoalkan sama ada kerajaan Hindu-Buddha tu adalah sesuatu yang tabu di Malaysia. Okey, jawapannya dia bukan tabu. Kan? Mengangkat kerajaan-kerajaan yang lepas yang terdiri daripada kerajaan Hindu-Buddha tu bukan tabu, tetapi kurang diberi penekanan. Itu khususnya dalam silibus di sekolah lah. Penekanan lebih diberikan kepada Kesultanan Melaka lah. Aku rasa episod 3 ni kita membicarakan tentang berdamai dengan masa yang lalu kan. Ya, betul. Kita bercerita tentang bagaimana Hindu-Buddha, pengaruh Hindu-Buddha yang ada pada Asia Tenggara pada ketika itu. Sebelum Melaka berdamai dengan masa lalu. Okey, episod 4 kau. Okey. Episod 4 ni ada kawan kita sebenarnya yang memberi komen ni, Akil Abdul Rahim. Akil. Okey, episod keempat ni dia cakap terbaik. Okey. Di Facebook. Okey. Terima kasih Akil. Kalau menonton lagi lah episod ke-10. Akil, terima kasih banyak Akil kerana memberi komen. Harap teruskan bersama kami. Okey, seterusnya ada lagi episod keempat ni sebenarnya dalam YouTube ni ada satu daripada sekejap. Aku nak kena ni. Bram Stralung .pdf. Bram Stralung ni dia punya profile dia, gambar dia tu menarik tu. Ini Pulp Fiction. Satu filem yang diarahkan oleh Quentin Tarantino. Okey, Bram Stralung kata perbincangan yang menarik, tak sabar tunggu episod akan datang. Okey, harap Bram Stralung ni terus bersama kita dan pada masa yang sama mungkin boleh juga minta kalau ada kawan-kawan dia yang lain untuk kongsikan kita punya video, kita punya podcast kan di media sosial lah, Facebook ke, Twitter ke, YouTube ke, dan semoga dengan itu dia memberi lebih banyak inspirasi kepada kita lah. Kalau banyak viewer ni lagi banyak lah kita punya semangat, lagi kuat semangat untuk kita membuat yang lebih baik kan.
Silakan seterusnya Azan. Untuk episod kelima kita ada Fazil Jalal suka dengan ulasan Mat Koi yang iras-iras sosok lolok ni. Lepas ni ulas sosok penulis lirik lagu Kersani pula ya bro Mat Koi. Aduh. Okey, kepada yang komen yang apa seperti lolok itu tinggi sangatlah. Lolok lebih handsome, lebih terkenal dan juga lebih mempunyai wibawa lah, khususnya di dalam mencipta lirik-lirik lagu yang memang best kan. Jadi terima kasih. Aku dengar-dengar kau pun ke arah untuk menjadi penulis lirik sekarang. Jangan. Puisi adalah puisi. Tapi itu pun tak berani untuk apa ditonjolkan kepada publik. Sebab kita sedar diri kita pun tak berapa bagus kalau ada komposer, kalau ada komposer yang nak lirik-lirik yang bagus, aku rasa boleh pergi Jangan. Dia macam iklan diri sendiri. Mak Koi ada menulis lirik-lirik yang best. Tapi kepada yang memberi komen tu memang lolok terbaik lah dalam apa penciptaan lirik kan. Okey, silakan. Ada lagi? Episod ke-6 Koi ada 2 komen. Okey, ni daripada Facebook daripada Facebook. Okey. Wan Muhammad Khairul Azim rasa macam nak baca Roland Barthes, Mythologist, topik Myth and Power. Kenapa Sebab waktu ni kita sedang membicarakan tentang sebelum Melaka menjadi raja. Menjadi raja. Ya betul lah. Aku rasa menjadi raja ni selain daripada kewujudan raja tu sendiri kan, wujudnya raja tu, tapi wujudnya raja tu juga disertai dengan legend dan juga mitos-mitos lah kan. YouTube ada Koi? Okey, YouTube episod menjadi raja ni tak ada. Okey, teruskan Azan. Ini kita masuk episod 7 ni banyak sedikit komen Okey. Aku start dengan Zurin Aizat, sorry baru sempat follow. Dan dia bertanyakan tentang mandala daerah ke. Tapi kat sini Kawah Buku dah jawab lah. Dia kata lebih spesifiknya suatu bentuk sistem pemerintahan di Asia Tenggara era klasik yang dinamakan oleh sejarawan. Ya betul. Dia merupakan sistem pemerintahan lah. Mula-mula tu dia orang ingat nak menggunakan istilah macam state. Ni sejarawan sejarawan memberi istilah. Jadi bila dia tengok state ni macam tak begitu tepat sebab state ni lebih dekat dengan corak budaya pemerintahan di Eropah. Jadi yang ditemui adalah kesamaan, ada beberapa kesamaan dengan di India. Jadi dia menggunakan konsep daripada India iaitu mandala untuk menghuraikan sistem pemerintahan yang ada di Asia Tenggara. Kemudian kita ada Hashim Azman, Masya Allah hebat bro, teruskan, salah satu cara membentuk masyarakat intelek. Terima kasih Cik Hashim Azman. Terima kasih Hashim, Cik Hashim. Dan kita ada Syargunan Das. Silakan. Tahniah atas usaha Kawah Buku dalam mendidik rakyat memahami sejarah negara yang kini amat daif di buku-buku sejarah sekolah. Mandala dalam bahasa Sanskrit merujuk kepada 2 perkara. Yang pertama, kawasan atau daerah, contoh Tondai Mandalam di Tamil Nadu kini. Dan yang kedua adalah suatu tempoh yang terdiri daripada 48 hari. Tempoh ini selalunya digunakan untuk tujuan perubatan, di mana ada beberapa jenis rawatan Ayurveda yang perlu diambil untuk 1-2,5 mandala dan sebagainya. So mandala ni satu daripada dia punya makna dia adalah tempoh masa. Dan mandala yang satunya membawa tempat, satu lagi tempoh masa. Walaupun mandala membawa 2 maksud yang sangat berlainan, konteks kepenggunaannya membantu dalam memahami maksud yang mana diguna pakai. Okey, terima kasih banyak-banyak. Siapa tadi yang ni? Syargunan Das. Okey, terima kasih Syargunan Das ya. Sebenarnya kita memang mengalu-alukan sebarang pandangan dan juga kritik dan juga komen dan juga input lah pengisian kepada program-program kita ni. Sebab program menjadi Malaysia ni dia pendek kan, dalam 15 minit ke 20 minit macam tu, kecuali yang lepas lah panjang sikit kan. Memandangkan ianya pendek, kadang-kadang kita tak dapat nak cover semua. Betul. Jadi kepada mana-mana yang menonton yang mungkin
lebih berilmu daripada kita, yang tahu lebih banyak daripada kita, mungkin boleh turut Boleh sama berkongsi. menyumbang kepada pembaca-pembaca lain juga melalui komen-komen mereka. Komentar kan. Okey, terima kasih ya. Kemudian kita ada Ibu Sastri. Aduh, Ini Ibu adalah Sastri. isteri kepada arwah Amin Swini. Ya, Pak Amin. Jadi terima kasih Ibu Sastri meninggalkan komen kat sini. Saya bacakan. Okey, silakan Azan. Menarik diskusi singkatnya Mat Koi dan Kawah Buku. Saya jadi teringat dengan 3 model pemerintahan yang dipakai oleh Majapahit. Nagara, Dikantara dengan Mandala. Dikantara Mandala dan Mitreka Satata. Ui, ni itu ada lagi 3. mendalam tu ilmu Ibu Sastri ni. Okey. Yang pertama, Nagara adalah daerah-daerah yang berada dekat dengan kuasa kekuasaan, pusat kekuasaan Majapahit di Jawa. Okey. Di Santara Mandala adalah kerajaan, iaitu daerah yang berada di luar Jawa dan dilindungi oleh Majapahit. Bukan dikuasai melainkan melalui hubungan dagang dan politik. Yang ketiga adalah Mitreka Satata, adalah hubungan regional Majapahit dengan kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara seperti dengan Siangka, Siam, Ayodhya Ayodhya lah, Dharmanagari, Maritma, Rajapuri, Singhanagari, Champa, Kemboja, Melaka dan Yawana. Hubungan ini setara dengan saling menghormati. Sumber Kitab Nagara Katargama. Pupuh 15 1 hingga 4. Okey. Terima kasih banyak-banyak kepada Ibu Sastri kerana memberi input yang sangat berguna. Yang ini pun untuk aku pertama kali aku dengar dan aku rasa berbesar hatilah sebab apa Ibu Sastri turut menyumbang untuk menambahkan ilmu pengetahuan kita sendiri. Sebelum ni pun Ibu Sastri ada menyumbang juga kan dalam siri ingatan kita kepada Amin Swini. Kepada Amin Swini. Ibu Sastri ada berkongsi tentang kisah kehidupan Amin Swini dalam satu video klip yang kita muatkan dalam siri ingatan bersama Amin Swini. Terima kasih Ibu Sastri. Mungkin siapa-siapa yang nak melihat tu boleh pergi kepada satu lagi kita punya program tu, program Melawan Lupa, siri Melawan Lupa. Yang mana kita mengingati Pak Amin Swini lah. Yang mana Ibu Sastri ada bagi video klip dia, ucapan dia dalam siri tu. Betul. Okay. Terima kasih ya Ibu Sastri. Episod ke-8 kau. Okey, episod ke-8. Episod ke-8 sekejap ya. Ada ke tak ni? Aku mata tak berapa ni Azan. Aku terpaksa tengok macam ni. Okey, tak ada komen. Tak ada Episod ke-8 tak ada komen. Facebook ada? Di Facebook pun tak ada. Okey. Jadi aku rasa di situlah penghargaan yang kita boleh ungkapkan lah rasa terharu, rasa macam yelah kita buat ni kecil-kecil tapi bila ada orang menonton, ada orang ikut kan, bagi komen, bagi komen kritik, kan. Aduh. Mungkin kalau ada komen-komen lain selain daripada di Facebook ataupun YouTube. Okey, komen ni bukan daripada Facebook ataupun daripada YouTube, tapi komen ini adalah komen yang dihantar ke WhatsApp aku. Jadi ada kenalan kenalan ada beberapa orang kawan yang melihat dan kemudian mereka memberi komen lah. Komen ni agak panjang sikit Azan ya. Ini daripada Abdul Mukid lah. Mukid ni salah seorang daripada calon PhD dekat Universiti Melaya. Dia akan membedah buku dengan Mukid akan Alhamdulillah. Okey. Tunggukan nanti. Okey. Jadi kalau kita nak tengok Mukid punya bedah buku ni, kita tengok dia punya komen tentang episod 3 Episod 3 dia hantar aku dalam WhatsApp, katanya okey, tapi kontroversial sikit tau dia punya komen ni bila aku baca. Okey. Baru dengar siri 3 sebelum Melaka. Aku suka soalan perlu atau tidak sejarah negara tidak mengambil kira pertimbangan ideologi negara. Aku suka pandangan kau. Aku suka soalan pasal perlu atau tidak sejarah negara tidak mengambil kira pertimbangan ideologi negara. Aku suka pandangan kau. Okey ya. Kalau pada akulah, ideologi negara itu pun perlu dikritik lagi sebenarnya. Aku secara individu lebih selesa dengan pengecualian agama Islam dalam takrifan Melayu itu. Islam boleh dimasukkan sebagai satu elemen peradaban penting kepada orang Melayu, tetapi perlu hadir secara terpisah, bukan dalam mentakrifkan Melayu. Ini komen daripada Mukid di dalam episod ketiga. Kemudian dia sambung lagi ya.
Sebab takrifan Melayu itu yang memasukkan Islam pada Mukit problematik. Okey, sebab takrifan itu problematik. Kesan dia besar kepada kebanggaan bangsa sebenarnya. Sesuatu bangsa seboleh mungkin nak lanjutkan usia peradaban mereka dengan kaitkan tokoh-tokoh besar. Sejarah Melayu kaitkan dengan Iskandar Zulkarnain sebagai susu galur Raja Melayu. Ada juga kaitkan dengan Nabi Muhammad. Bangsa-bangsa besar lain pun sama. Indonesia pun tak kesampingkan unsur Hindu, etc. Kalau peradaban Hindu-Buddha ini dimasukkan, paling tak kita ada atau pernah juga ada identiti sepunya dengan etnik-etnik lain di Malaysia ini selain bahasa yang sama. Ini cadangan dan juga komen daripada Mukit lah. Terima kasih. Mungkin agak kontroversial sebenarnya dia punya komen tu, tapi aku rasa di atas semangat perbincangan kita juga membaca komen daripada Mukit. Kita menantikan Mukit untuk membedah buku Itu Mukit, jangan lupa bedah buku. Kita nak tengok macam mana kau bedah. Okay. Silakan. Kalau ada Okey, ada satu lagi. Okey Azan, yang ini oleh Dr. Alino Dr. Alino pun komen tentang episod ketiga. So, episod ketiga ni ramai orang komen Episod ketiga ni tajuk tentang apa Azan? Sebelum Melaka rasanya berdamai dengan masa yang lalu. Berdamai dengan masa lalu ini tentang persoalan sama ada wajar atau tidak untuk kita angkat peradaban Hindu-Buddha. Kan? Okey. Patut ramai orang bagi komen sebab topik dia tu kontroversial kan. Okey, ni Dr. Alino kata budaya Melayu banyak dihilangkan jika era Hindu-Buddha tidak dipertimbangkan. Contohnya, teks Tambo Minang. Semuanya ditulis selepas Perang Belanda 1830. Padahal Minangkabau dibina semenjak 1340. Artinya 500 tahun hilang. Maknanya menurut Alino, kalau kita tak mempertimbangkan peradaban Hindu-Buddha, maknanya dalam konteks Tambo Minang ni, sejarah kerajaan Minangkabau ni 500 tahun hilang. Itu komen daripada Dr. Alino. Terima kasih lah Dr. Alino kan. Jadi aku rasa itu komen-komen yang kita terima lah. Aku rasa yang ini ni aku rasa buat masa ni tak banyak komen, jadi kita boleh kita boleh bacakan komen sebagai usaha kita untuk menghargai lah, dan juga diharapkan mereka sama-sama terus menonton dan pada masa yang sama memberi input juga. Kalau boleh menjadi Malaysia ni kita nak dibina bersama-sama. Dibina bersama-sama. Dibina bersama-sama. Yeah. Kita dah masuk tahun 2021 itulah. Ini tahun 2020 ni tahun yang ni style baru ni. Baju kotak selalu t-shirt selekeh kan. Ada perbezaan? Ada. Sangat ketara lah. Terkejut aku bila kau datang dengan baju macam ni kan. Rupanya ini adalah imej penampilan dan azam baru kau. Jadi 2021 azam kau? Okey, aku pasal azam ni, aku tak ada azam-azam yang khususnya. Tetapi untuk siri menjadi Malaysia ni, kita harap kita dapat membuat dengan lebih baik, dan diharapkan dengan komen-komen dan kritik daripada penonton, pendengar kita, kita akan bertambah bersemangat lah untuk membuat dengan lebih baik lagi dan berkongsi bersama-sama dan membina bersama-sama siri sejarah menjadi Malaysia ini. Untuk makluman lah kan, sebelum daripada kita start rakaman tadi, Koi ada sebut dengan aku yang dia nak menyanyikan. Jangan. Aku bagi syarat. Aku kata aku boleh nyanyi, tapi dengan syarat kau kena bagi tahu apa azam kau untuk tahun ni. Kalau kau bagi tahu aku azam, aku nyanyi. Okey, aku tak ada masalah untuk berkongsi azam aku. Tapi bukan azam personal aku lah. Mungkin azam dengan menjadi Malaysia juga lah kan. Silakan. Baik, sebenarnya kita kita tak jangka pun kan. Sebenarnya kalau secara khususnya siri menjadi Malaysia, kalau secara lebih umumnya produksi yang kita hasilkan pengisian kan dalam YouTube Kawah Buku dan Facebook Kawah Buku ni.
sudah hampir 20 lebih, 23, 25 macam tu pelbagai siri daripada siri melawan lupa, siri menjadi Malaysia, merentas batas. Kemudian dah nak masuk tahun 2021 ni, kalau kau tanya tentang azam aku adalah supaya produksi ini akan terus berkembang. Akan terus berkembang dengan rancangan-rancangan yang lebih besar, yang lebih hebat. Tujuannya adalah tak lain dan tak bukan untuk berkongsi lah. Berkongsi dengan rakyat Malaysia lah secara umumnya, kepada semua, agar apa sedikit-sedikit hal yang kita ada kita kongsikan, dan juga kita panggil orang-orang yang mempunyai pengalaman, orang yang mempunyai sedikit kelebihan, kita ajak mereka berkongsi sama. Jadi untuk 2021 aku cakap mudah-mudahan siri ini semakin berkembang. Amin. Yang keduanya konsisten. Dalam bahasa yang lebih canggihnya istiqamah. Aku rasa kalau dapat dua benda ni, istiqamah dan kita boleh berkembang, kita boleh mengharapkan sesuatu yang lebih besar untuk masa-masa yang akan datang. InsyaAllah. Harap aku pun berdoa yang sama, Azam. Kau aku tunaikan janji. Masa untuk kau tunaikan janji. Aku rasa macam menyesal pula cakap kau buat apa? Aku ingat kau, aku ingat. Buat betting yang macam tu. Aduh. Okay, aku sebenarnya tak pandai nak menyanyi. Aku bukan seorang penyanyi. Tapi jangan risau kau. Kat sini semua ada. Kita ada gitar, kita ada apa tu? Kita ada M. M tak payahlah. M tak payahlah. Itu dah profesional. Gitar cukup lah, gitar. Cik, konon-konon macam tahu main gitar lah. Iskandar. Ada gitar Iskandar. Ini Iskandar pun kita tak sebut lah. Iskandar ni adalah antara orang kuat jangan kau di belakang tadi. Dia memang tak ada kat depan, tetapi dekat belakang tu dia antara orang yang memainkan peranan penting lah dalam memastikan perjalanan kita punya program-program ni licin. Betul. Okay. Terima kasih Iskandar. Okey, aku sebenarnya ni gaya je Ni gaya je. Aku sebenarnya menyanyi pun tak pandai, dan juga main gitar pun tak pandai. Tapi ni memandangkan dah ada dah berjanji dengan Azan tadi, kalau dia cerita dia punya azam dia, Azan cerita dia punya azam dia, aku akan konon-konon main gitar dan menyanyikan satu lagu. Aku nak tambah satu azam aku lah, supaya ada yang lain-lain juga mendengar. Ialah kita memperkembangkan juga ini ialah bukan hanya sekadar dari sudut produksi kita, video-video yang kita nak hasilkan, dari sudut kualiti, dari sudut konten, tapi sebenarnya kolaborasi. Maknanya kalau ada kita dapat membina ataupun membuat kolaborasi dengan dengan kumpulan-kumpulan yang lain, betul. Dengan badan-badan yang lain, unit-unit yang lain, kita terbuka lah. Kita punya konsep ni lebih kurang macam ni lah. We fly together. Kita terbang bersama-sama kan. Maknanya kalau ada siapa-siapa yang berminat untuk berkolaborasi, dan kita sangat alu-alukan lah. Jadi bila aku bagi tambah lagi azam, tambah lagi lagu. Aduh. Satu je. Jangan satu je. Yang ini ni sebenarnya lagu ni aku dengar lama dulu. Masa tu aku tengah lepak-lepak cakap kau malam New Year, lepas pergi dekat dataran lah biasanya kan. Ni zaman Covid ni memang tak ada lah. Tapi dulu sebelum tu, ni lama dah dulu kan. Lama lah. Aku rasa 10-20 tahun yang lepas lah. Aku lepak-lepak dekat food court. So ada seorang basker ni datang dan dia main lagu ni. Jadi lagu ni aku tak tahu siapa basker tu, tapi lagu ni dimainkan oleh dia lah. Sama ada dicipta oleh dia, aku pun tak tahulah. Tapi sikit je tau. Yang aku ingat tu sikit je. Dan aku tak pandai main gitar. Yang ini ni prop je. Prop konon-konon lah kan. Konon-konon rambut panjang kan. Mesti pandai main gitar gondrong. Kan. Gondrong kan. Rambut panjang, gondrong. Pandai main gitar. Tapi sebenarnya aku tak pandai. Okey ya. Aduh, suspend pula lah. Berdebar tau nak menyanyi ni. Cubalah. Macam mana lirik dia? Okey. Alright. Konon-konon macam tahu, tapi sebenarnya tak tahu. Okey. Tutup buku lama, buka buku baru. Happy New Year
Tutup buku lama, buka buku baru. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Selamat Tahun Baru. Oh. Gaya tu ada lah, gaya Gaya ada. Rambut pun ada gaya. Tapi sebenarnya tak pandai main pun. Tapi terbaik kau. Aku power lah. Suara kau pun sedap. Jangan. Jangan pula ada producer cakap ini siapa ni boleh jadi penyanyi. Jangan. Aku jangkakan view kita untuk episod ini disebabkan nyanyian kau tu akan melonjak. Kau menyindir. Apa pun begitulah kawan kan. Okay. Selamat tahun baru lah. Selamat tahun baru kepada semua lah. Semoga tahun yang kita raikan ini akan memberikan satu kegembiraan, suatu menjanjikan masa depan yang lebih baik selepas kita mengharungi satu tahun 2020 dengan pelbagai ujian dan cabaran. Betul. Jadi teruskan bersama-sama dengan kita Kawah Buku. Siri Menjadi Malaysia. Teruskan menyokong. Jika ada komen, jika ada kritik, berikan. Kita akan mendengar dan kita akan cuba memperbaiki sebaik yang mungkin. Betul. Jadi kau kata-kata akhirnya, Selamat Tahun Baru. Selamat Tahun Baru. Jumpa lagi. Okey, jumpa di episod lagi. yang akan datang. InsyaAllah.